Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Gaddafi Musli melayari laman web hmetro.com.my dalam program Kita Bincang. Lazimnya kita akan membincangkan topik-topik semasa menjelang pilihan raya umum ke-13 yang akan menjelang tidak lama lagi, dan pada hari ini topiknya cukup menarik sekali dan saya pasti para pelayar juga ternanti-nanti apakah kupasan untuk topik ini, iaitu topiknya kuasa wanita. Okey, baiklah, bersama kita pada hari ini adalah dua panelis, tokoh pemimpin yang saya kira mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tidak kenal. Namun pastinya lepas ini akan lebih dikenali. Kerana kita akan membincangkan topik mengenai kuasa wanita, peranan wanita dalam agenda pembangunan negara dan sebagainya. Di sebelah kiri saya adalah Senator Nurliza Abdul Rahim, ex-Kawan Wanita UMNO. Terima kasih Senator kerana sudi hadir bersama kita pada pagi ini. Sama. Dan di sebelah kirinya adalah Sri Wani Sabtu, Timbalan Presiden Kelab Belia Graduan 1 Malaysia, seorang pemimpin muda di Setiawangsa, ya, saya dimaklumkan. Okey, terima kasih kedua-duanya kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Topik hari ini cukup menarik sekali, saya pasti sudah tidak sabar untuk bercakap. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut lagi, ingin saya kongsikan fakta. Terdapat lebih 13.2 juta pengundi untuk pilihan raya kali ini, dan SPR sudah memaklumkan bahawa separuh daripada pengundi ini terdiri daripada kaum wanita. Bermakna kuasa ataupun suara wanita itu juga mempunyai orang kata signifikan dalam menentukan hala tuju negara. Dalam kata-kata tentang agenda transformasi negara bercerita tentang mencapai wawasan 2020, pastinya peranan wanita juga penting dalam mencorakkan hala tuju negara itu. Namun saya ingin terus saja ke soalan pertama saya kepada Senator Nurliza. Sejauh mana suara kaum wanita itu didengari di peringkat decision making, di peringkat nasional, di peringkat membuat polisi? Boleh ulaskan? Okey, sebagaimana yang tadi diberitahu oleh ni, sebenarnya kita keseluruhan pengundi wanita saya ingat 50.2% di seluruh Malaysia. Lebih lah, lebih. Lebih tu. Jadi kan saya rasa tajuk kita hari ini kuasa wanita kan. Jadi saya rasa kalau wanita seramai itu tak keluar mengundi, memang kalahlah kita. Jadi kita kena pastikan wanita semua mengundi pada hari mengundi. Jadi wanita ni satu sifat dia yang baik, kita very committed dan kita very sincere. Bukanlah lelaki tu tak committed, sama je. Jadi dalam pembangunan sesebuah negara tu, saya rasa dengan keadaan pada masa kini, kalau kita tengok di universiti-universiti pun telah ramai cerdik pandai dari kalangan wanita. Dan kalau kita tengok dari segi pencapaian akademik, pencapaian pelajar-pelajar wanita adalah antara yang terbaik berbanding dengan pelajar lelaki. Jadi saya rasa dah sampai masa wanita diberi tempat untuk membuat menjadi pembuat dasar dan bersama-sama dalam kita punya kabinet atau dalam GLC atau dalam sebarang pembangunan, pembuat keputusan bersama-sama dengan kaum lelaki, sebab saya rasa kami telah bersedia dan kami mempunyai ramai cerdik pandai yang boleh kita ketengahkan. Jadi Puan Sri Wani, terdapat satu mentaliti, mungkin bukan majoriti kaum lelaki, mungkin ada di kalangan yang masih lagi percaya bahawa wanita itu lebih sesuai di dapur. Mungkin ada yang mengatakan perempuan ni tak payahlah jadi bos, tak payah jadi pemimpin politik, sesuai di dapur. Macam mana tu? Saya rasa persepsi itu adalah dulu-dulu. Sekarang ni saya rasa penerimaan lelaki, even kerajaan pun menyasarkan sebanyak 55.5% untuk sehingga 2015 untuk pembabitan wanita dalam sektor pekerjaan. Maksudnya sekarang pun kalau dalam 2012 kita dah menyasarkan 47.9%. Maknanya persepsi itu lama-kelamaan akan terhakis. Sebab kita tengok juga di IPT, kebanyakannya adalah kaum wanita. Kalau kita tengok dalam pembabitan ekonomi pun, kalau kita tengok pun kebanyakannya secara langsung, formal atau tidak formal, wanita secara tidak langsung memang banyak dan memang ramai. Tapi persepsi itu akan berkurang apabila kita sendiri sebagai seorang wanita menunjukkan komited kita, capability kita untuk menunjukkan kepada kaum lelaki bahawa kita adalah persepsi itu adalah salah. Salah. Jadi Senator, saya ingin bertanyakan, mungkin ada setengah orang berpendapat bahawa kenapa wanita sukar untuk menjadi pemimpin bagi mereka, kerana membabitkan untuk menjadi pemimpin emosinya kena kuat. So kita pun sendiri tahu wanita ini lemah lembut dan bukan jenis macam lelaki, mungkin lebih lantang.
bagaimana kita ingin mengikis tanggapan bahawa emosi itu sesuatu yang tidak bagus untuk menjadi seorang pemimpin? Okey, saya rasa ini tanggapan masa dahululah, bukan masa sekarang. Dan kalau kita tengok dari segi kepimpinan lah, okey. Sekarang kalau kita tengok the first lady dulu, Margaret Thatcher, is the prime minister, wanita tu. Dan kita ada di Jerman, Merkel, wanita. Dan yang terbaru Australia, juga wanita kan. Jadi saya rasa wanita Malaysia pun tak kurang hebatnya. Cuma wanita Malaysia ni kita ni didedahkan lebih, bukan, kita mempunyai budaya kita yang amat sopan, orang kata apa, tertib, kan. Jadi mungkin disebabkan itu ada kalanya kita terbelakang sikit, kan. Tetapi saya rasa sejak beberapa tahun yang lalu, wanita dengan sifat yang sopan dan tertib ni juga, tapi kami telah menunjuk kebolehan kami ke depan. Kalau kita tengok Governor Bank Negara, Tan Sri Zaiti dah 2 penggal sebagai Governor. Sebab saya rasa kita tak boleh kira sama ada dia wanita atau lelaki. Kita nak kesamaan gender sebab wanita sekarang we are capable. So kalau kita capable, rugilah kalau kita tak dapat contribute kepada pembangunan negara. Kan, takkan knowledge yang kita belajar di universiti yang ramai wanita yang dapat kelulusan yang baik tu tiba-tiba jadi suri rumah aja. I think itu is a waste. Dan kalau kita nak menuju ke negara maju, kita kena avoid brain drain di kalangan wanita. Jadi kita kena mengenengahkan wanita yang berkebolehan, yang berpotensi dan mempunyai daya saing yang kuat lah. Saya rasa itu pandangan saya lah. Puan Sri Wani, Senator Nurhaliza menyentuh mengenai kesamaan gender. Kita lihat masih lagi, saya kira pada pandangan panelis juga, masih ada wujud diskriminasi wanita di tempat kerja. Dan saya rasa secara umumnya penonton pasti setuju bahawa ada setengah tempat mungkin kurang memberi peluang kepada wanita berbanding lelaki. Dan saya kira masalah ini bukan berlaku di Malaysia saja. Tentunya di peringkat antarabangsa berlaku perkara yang sama. Sedangkan potensi wanita dalam skop yang tertentu, potensi atau kebolehan mereka sama dengan lelaki, malahan mungkin lebih. Jadi macam mana kita nak mengatasi masalah ini? Itu salah satunya dasar kerajaan yang menaikkan 30% kepada pembuat keputusan untuk wanita. Dan saya rasalah setakat ni memang ada. Contohnya kita ada 4 orang KSU, 8 orang TKSU yang di sektor awam. Kita boleh menaikkannya dengan baru-baru ini kita akan mengumumkan salah satu pengarah GLC sekiranya ni oleh PM sendiri. Maknanya dah terbuka kepada wanita. Cuma kita bukan sahaja sebab ni daripada segi mentaliti. Mentaliti kita sebagai rakyat, mungkin sebagai bos ataupun sebagai majikan, perlu membuka peluang kepada wanita-wanita ini. Sebab selagi kita tak mencuba, tak memberi peluang, selagi itu peluang itu tidak akan ada. Jadi saya harap yang berkebolehan, kata senator tadi, yang ada potensial, tunjukkanlah diri dan harap diberi peluang yang sama rata. Kerana mungkin kita lebih baik sebab dengan sifat-sifat tersendiri wanita itu sendiri. Sebab suka saya sentuh, saya sebagai wartawan, pengalaman saya membuat liputan pilihan raya ataupun pilihan raya umum pada 2008, saya pernah membuat liputan. Saya suka berkongsi mengenai komitednya wanita ini, tidak kira Parti Barisan Nasional, Pakatan Rakyat, Parti Keadilan Rakyat, DAP ataupun PAS, kita boleh lihat bahawa betapa komitednya wanita dalam jentera untuk turun ke akar umbi, berjumpa dengan orang ramai. Adakah Senator Nurhaliza, saya tujukan soalan ini pada anda, adakah wanita layak diberi peluang untuk menjadi bos kepada sebuah syarikat contohnya? Itu sudah semestinya. Wanita mesti diberi peluang. Sebab saya rasa kalau sekarang kita bercakap mengenai PRU, kan? Saya rasa jentera wanita ni, kita bukan bekerja sekarang ataupun 3-4 bulan yang lepas. Kita bekerja semenjak tahun 2008 bila kita kalah tu. Kita ada sedikitlah waktu kemurungan tu. Selepas tu Ketua Wanita Malaysia di bawah pimpinan Datuk Seri Shahrizad telah mengarahkan kami turun ke Padang. Jadi kita memang dah buat touch point program. Kita ada program Salam Sayang, Jelajah Sayang, Squad Sayang, Jaga Kebajikan, semua ni. Dan kita dah turun rumah ke rumah daripada 3 tahun yang lalu. Jadi saya rasa memang kerja-kerja memang boleh dikatakan major job
untuk pilihan raya ni telah dilaksanakan oleh wanita. Tetapi kita haraplah, dan saya pun pasti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga tahu, maklum dan beliau prihatin. Saya tengok beliau akanlah, saya rasa ramai lagi lah calon-calon wanita yang akan diberi tempat pada kali ini. InsyaAllah. Harap-harap tu macam itulah. Puan Sri Wani, saya nak bertanya sebagai seorang pemimpin belia, bagaimana senario di kalangan wanita belia? Kita bercerita pasal belia sebagai seorang pemimpin belia. Adakah teruja menghadapi PRU 13 di kalangan wanita-wanita belia, tidak kira yang menyokong parti mana-mana, pada pandangan Puan Sri Wani? Saya rasa belia Wanis ni agak teruja sebab mungkin ada yang first time voters, di mana dia nak menunjukkan bahawa dia mempunyai hak untuk menentukan kerajaan. Jadi saya melihat kebanyakan NGO yang tak kira yang mana yang pro ataupun tidak, menunjukkan dia punya keterujaannya tu daripada bentuk gerakan, dari kalau kita tengok pun daripada bentuk media-media sosial yang baru, kita tengok semuanya adalah daripada, kebanyakannya adalah daripada golongan-golongan muda yang memang rasa kali ini adalah hak untuk mengundi itu, dan kebanyakannya pula adalah golongan muda yang akan dalam PRU 13 ni kebanyakannya dapat 40% is like golongan muda. Jadi dia rasa sekiranya kita tak mendengari apa suara dia, mendengari rintihan dia, 40% tu akan gone begitu saja. Tak kira yang mana sokong mana, tapi 40% tu adalah daripada golongan muda ini. Okey, dalam kempen untuk PRU 13 kali ini, baik parti pembangkang maupun parti kerajaan, pada pandangan Senator Nurhaliza, adakah isu ekonomi akan menjadi game changer dalam pilihan raya kali ini? Okey, saya rasa ekonomi ni satu isu yang amat penting, sebab dalam PRU 13 terutama dari kalangan kaum Cina, ekonomi plays an important role lah. Okey. Dan juga dari segi wanita juga. Dan saya tengok dalam manifesto ataupun aku janji yang diumumkan oleh Perdana Menteri, banyak insentif-insentif dan juga target-target lah yang kerajaan akan kelebihan peluang yang kerajaan akan bagi untuk membantu ekonomi. Okey, dari segi saya rasa daripada setiap kategori, maknanya dia bukan hanya kata untuk kategori bawah saja, daripada kategori serendah-rendahnya sehingga kategori setinggi-tingginya, sehingga ke academician pun ada peluang-peluang yang kita dapat daripada aku janji yang diberi inilah, maknanya dapat untuk membantu ekonomi kita lah. Bermakna adakah kemudahan, saya buka soalan mungkin Puan Sri Wani, Senator menjawab, adakah kemudahan yang diberikan kerajaan untuk kewangan membantu ataupun menaik taraf ekonomi dalam kalangan wanita itu sendiri, adakah mencukupi setakat ini ataupun perlu ditambah baik? Macam mana? Apa pandangan? Saya rasa perlu ditambah baik. Kita semakin hari kita ada added value. Contohnya sekarang ni kita dalam aku janji kita akan menambahkan lagi bilangan pusat jagaan kanak-kanak. So kalau sekarang ni problem wanita sekarang adalah apabila dia keluar bekerja, berkahwin, melahirkan anak, salah satu tanggungjawabnya menjaga anak. Dan sekiranya ada penjagaan, pusat penjagaan yang diberikan oleh kerajaan ni yang maknanya bukannya membantu, so pembabitan wanita secara tidak langsung akan meningkat kerana adanya pasaran macam begini. Kemudian juga kita dalam bukan saja segi kewangan, sekarang ni apabila kerajaan telah memperbanyakkan institusi patut pinjaman, contohnya Amanah Ikhtiar, Tekun dan small middle business. So jadi dia membantu sebab selalunya wanita-wanita inilah yang orang kata yang paling banyak menceburi bisnes-bisnes kecil ni. Jual baju kurung online. Ya, baju kurung online. Saya nak tambah sikit. Sebabnya macam kita tengok macam diberitahu oleh Sri Wani tadi, kita ada Tekun, kita ada microcredit, all this pinjaman.
amat-amat berkesan, especially untuk golongan wanita di kawasan luar bandar ataupun wanita di bandar sekalipun yang tak boleh nak keluar, kadang dia buat bisnes dari rumah, you know, internet business, things like that. Tetapi cuma saya ingin mencadang sedikit pada kerajaan. Okay, sebab kerajaan memang mempunyai banyak dasar dan saya rasa dasar-dasar yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah sangat-sangat baik. Cuma yang merisaukan kita adalah kaedah pelaksanaan. Okey, pelaksanaan ni penting because kalau dasar kita baik, kita tak laksanakan dengan betul, then at the end of the day target kita tak dicapai. Yang pertama. Yang kedua, dari apa yang saya lihat, kita ada dasar macam satu azam untuk membantu wanita, azam khidmat, azam niaga semua ni. Tapi saya rasa kerajaan harus membantu lebih sedikit dengan mendapatkan rantaian pembekal, supply chain. Because kalau tidak, you do the product tapi you tak tahu kat mana nak pasarkan. Seorang wanita di kawasan luar bandar, kan, dia boleh menghasilkan satu produk yang baik, tapi dia tidak mempunyai link dengan pembekal. Dia tak tahu knowledge dia, mungkin dia tak cekap dari segi internet ke apa ke. Jadi bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa rantaian supply ni, maknanya supply chain ni dapat kita activate kan, supaya kita dapat pencapaian maksimum untuk meningkatkan tahap ekonomi wanita luar bandar dan juga dalam bandar. Saya nak menambah lagi sedikit. Kita memang dah ada dasar-dasar yang baik. Cuma kalau ada waktu untuk kalau ni cadangan, kita ada waktu anjal kerja untuk wanita. Dia boleh manage dia punya time untuk flexible time untuk ni, seperti saya rasa negara-negara baju banyak yang ada. Dan kemudian juga seperti kita sebelum ni saya bincang dengan senator, kita perlu juga mewujudkan suatu bank wanita kalau untuk kita fokus, maknanya wanita fokus untuk wanita. Wah, itu menarik sekali ya. Bank wanita ni maknanya apa dia? Saya biasa kemukakan cadangan ni. Tapi ada setengah orang memikirkan dia something yang orang kata apa, impossible. Tapi bagi saya it's possible. Kenapa impossible? Mungkin dia orang rasa benda tu susah nak dihasil. Saya bagi contoh bank rakyat. Bagaimana bank rakyat ditubuhkan. Kalau tak silap saya, bank rakyat berasal daripada konsortium. Konsortium dia bernaung di bawah satu bank yang dipanggil Bank Kampung. Yang tu pada tahun, kalau tak silap saya, 1940 lebih lah, 46 atau 49 macam tu. So daripada konsep Bank Kampung tu, dia jadikan dia satu bank persatuan, lepas tu bank rakyat. Maknanya bagi saya bank wanita tu tak mustahil. Sebab kita ada banyak parlimen di seluruh Malaysia. Kita wujudkan koperasi-koperasi wanita. Koperasi wanita di setiap parlimen, dan semua koperasi ni bernaung di bawah satu gabungan, maknanya konsortium ke apa, dan kita hasilkan bank khusus untuk wanita. Menarik sekali. Dan saya rasa it is not impossible. Ianya possible, dan saya rasa dengan adanya seperti Governor Bank Negara Tan Sri Zeti Atta, dengan kebolehan pengalaman dia yang begitu tinggi, saya rasa benda ni boleh berlaku. Dan pada masa tu barulah kita lihat segala perik jerih wanita bekerja ni membuahkan satu hasil bank wanita di Malaysia yang akan membantu kaum wanita. Jadi saya rasa ini harus kita orang kita fikir-fikirkan lah. Di situ juga boleh jadi platform untuk yang wanita yang bisnes kecil tadi, untuk sebagai platform untuk dia memajukan diri dia dan memasarkan produk-produk dia. Pastinya kalau dapat orang kata tap potential wanita ni, boleh menyumbang lagi kepada pendapatan negara. Cukup menarik sekali perbincangan kita. Selain daripada buah fikiran daripada panelis, kita juga ada cuba telah mendapatkan pandangan daripada golongan mahasiswa wanita. Saksikan. Pembangunan wanita hari ini, alhamdulillah kita tengok ramai wanita yang muda terlibat dalam bidang politik, ekonomi, dari segi pembangunan negara. Jadi saya lihat satu perkembangan yang bagus. Cumanya kita masih lagi belum di tahap yang katanya maksimum. Kita masih lagi belum memaksimumkan tenaga wanita. Dan saya lihat wanita sekarang ni, ramai wanita yang sekarang ni dah berada di berada di third level, iaitu ramai yang berada di mendapat pengajian yang tinggi. Jadi saya rasa
mereka harus nak katanya kita harus gunakan kepakaran mereka. Somehow boleh kita katakan wanita ni sekarang ni dia punya level of education, dia punya talent dia tu lagi tinggi membanding lelaki. Kalau kita tengok dalam kelas kan, dalam kelas dekat universiti kan, kalau dekat kelas saya sendiri pun ramai majoriti adalah student perempuan, bukannya student lelaki. Student lelaki kalau tengok, kalau ambil English kan, dalam kalangan 3, 5, 6 orang, yang lain tu semua budak perempuan daripada 30, 40 orang. So saya nampak kat sini pembangunan wanita sekarang ni memang di tengah-tengah kata pesat sangat sedang bernaik lah kan. Jadi saya nampak peranan wanita nanti dia memang sangat diperlukan lah. Sebab kita macam banyak kita kekurangan tenaga lelaki sekarang ni. Saya boleh cakap macam tu sebab saya membayangkan 10 tahun akan datang kebanyakannya di peringkat apa nak kata sumber tenaga manusia untuk profesional kebanyakannya perempuan. Jadi nak katanya untuk masa akan datang memang perempuan lebih daripada lelaki. Saya nampak macam tu. Tapi mungkin the high position maybe the lelaki lah. Dan saya rasa memang kerajaan harus meningkatkan lagi lah wanita, maksudnya dari segi kalau kita kata perempuan ni banyak dari segi constraint untuk bekerja, kalau kita katakan perempuan melahirkan anak, so dia punya ni kan constraint yang berbagai lagi lah tanggungjawab dia sebagai suri rumah. Jadi saya rasa kerajaan harus mengkaji macam mana nak mengatasi constraint ni. Seperti yang telah dijalankan sekarang ni, pembangunan wanita itu dibantu bukan sahaja kita sekadar menyokong, malah kita memberi sokongan dari segi keupayaan ekonomi, dan kita sentiasa memberi bantuan-bantuan dari segi bentuk ekonomi, kewangan dan sebagainya. Kemudian kita juga sentiasa memberi peluang walaupun dalam sektor-sektor kerja berat dan kerja-kerja yang kalau kita nampak hanya boleh lelaki saja yang mampu buat, tapi sektor-sektor seperti itu juga turut melibatkan wanita. Banyak membantu dari segi yang pertama sektor pendidikan, itu sangat memberi satu kesan yang impak yang besar kepada masyarakat khususnya, sebab bila kita tengok wanita yang penuh dengan sifat lemah lembut tapi mampu untuk memberi satu kesan kepada masyarakat. Kemudian dari sektor lain seperti sektor politik dan kepimpinan, khususnya wanita juga mampu kita lihat memimpin sebuah masyarakat dalam organisasi ataupun syarikat dan sebagainya. Begitulah Sultan tadi pandangan mahasiswa. Cukup menarik sekali. Suka saya sentuh pada dua panelis, ada satu orang kata pengisian wanita yang pertama tadi mengenai constraint. Jadi tanggungjawab seorang wanita bila dilantik sebagai seorang pemimpin ataupun bos kepada sebuah syarikat, pastinya bukan saja kepada organisasi ataupun syarikat yang dinaungi, tapi dia juga ada tanggungjawab pada suami dan juga pada anak. So itu yang akan menjadi persoalan utamanya. Adakah wanita mampu mengimbangi antara kerjaya dan keluarga? Okey, kalau tanya saya rasa kelebihan sifat wanita berbanding lelaki. Okey. Wanita ni kita seorang yang pandai, kita dilatih dari kecil tau. Kita pandai manage time. Okey, membahagikan masa yang pertama, dan kita very committed. Dan setiap apa yang kita buat, kita mesti terancang. Saya bagi contoh, wanita pada awal pagi bangun, sediakan sarapan, lepas tu pergi kerja, kadang tengah hari balik hantar anak pergi sekolah dan patah balik pergi kerja. Dia dah ada dia punya jadual kerja. Saya rasa kalaulah kita bagi orang lelaki buat, saya ingat seminggu, sebulan lah maksimum. Lepas tu dia mungut lah kan. Jadi saya rasa disebabkan sifat wanita tu sendiri yang very committed, maknanya tak ada masalah. Dan saya bagi contoh sebagai seorang pemimpin, kita malam ada lagi mesyuarat parti, kita ada lagi rumah ke rumah nak kena pergi, pada masa yang sama kita juga bekerja, kan. Tetapi disebabkan kita pandai membahagikan masa, insyaAllah kalau kita time management kita bagus, saya ingat ini bukan satu kekangan lah. Dan lelaki juga kalau ikut kena bagi masa juga untuk family, pembahagian kan. Jadi saya rasa tidak ada perbezaan sangat lah. Saya rasa insyaAllah kita boleh laksanakan. Tadi
ada satu tahap bila dia bercerita tentang peranan wanita, tentang kehebatan wanita, wanita bijak. Namun last sekali dia kata, tapi tak apalah, lelaki jawatan lebih tinggi. Ada seakan satu mental block tau untuk wanita ini menjadi seorang pemimpin. Dan ini bukannya perkara lama. Ini baru je disiarkan tadi. Jadi macam mana sebagai seorang pemimpin belia? Mungkin boleh kita hapuskan blok itu. Itu sebelum ni saya cakap, kita ni pokok pangkalnya datang daripada mental kita sendiri. Sebenarnya kita kalau daripada dulu kita dah ada persepsi bahawa wanita ni perlu menjaga anak, perlu menjadi lebih maknanya lelaki tu kena menonjol daripada wanita. Sekiranya mentaliti tu tak dibuang, sampai bila-bila tahap wanita itu akan berada di situ. Jadi saya rasa kita sebagai kaum wanita sendiri kena memperjuangkan, kena menunjukkan bahawa kita committed dan mampu untuk menjadi kalau tadi dia kata higher position lah, bos ke majikan, supaya kita sendiri bila menunjukkannya, kita sendiri menanamkan sifat bahawa kita sebenarnya mampu dan boleh. Sebab bila mentaliti kita block, sampai bila-bila kita tak akan tuju kepada tempat yang kita hendak. Mungkin ada pengalaman di kalangan rakan-rakan ke ataupun yang masih ada mental block tu? Memang banyak. Sebab kadang-kadang kita katakan kalau dalam persatuan pun sendiri, kalau nak pilih presiden pun, pengurusi pun, biar lelaki je. Dia tak pernah pun terfikir bahawa perempuan ni boleh jadi pengurusi. Kadang-kadang saya rasa bila perempuan menjadi pengurusi, keadaan tu menjadi lagi teratur. Lagi efisien. Efisien. Sebab cuma sebenarnya saya nak tambah sikit. Sebenarnya wanita sebelum ni dia ada kekangan ni disebabkan infra tu tak disediakan. Tetapi dengan waktu yang berhormat Perdana Menteri kita, saya tengok dalam Aku Janji tu dia kata menyediakan pusat jagaan semua ni. Jadi kalau pusat jagaan ni ada, maknanya dah menyelesaikan sebahagian besar masalah wanita. Sebab kita boleh pergi bekerja, satu, kita boleh jadi pemimpin. Kalau anak kita tak risau, kan? Jadi maknanya kita tak rugilah. Jadi kita dah tahu keselamatan dia, jadi kita boleh, orang kata apa, fokus sepenuhnya atas kerjaya. Dan yang kedua, macam saya kata tadi lah, kita sifat wanita Malaysia ni kadang-kadang kita sopan, tertib. So kan, kita kata pemimpin kena di kaum lelaki. Tapi saya rasa sekarang dah makin kurang lah dan dah mula terhakis. Sebab apa? Saya rasa dah ramai dah wanita menjadi pemimpin. VC, timbalan ni semua. Jadi saya rasa even di peringkat bahagian-bahagian pun kita dah ada ketua bahagian yang di kalangan wanita. Jadi saya rasa lama kelamaan benda ni dia tak boleh drastik, dia akan sedikit gradually jadi sedikit demi sedikit. Tetapi insyaAllah saya ingat in a few years time dah tak jadi benda yang mustahil lah wanita sebagai seorang pemimpin. Okey dah. Baiklah, perbincangan kita ni menjurus kepada soalan saya yang seterusnya. Okey, ini mungkin soalan yang agak ekstrim, namun saya suka berkongsi dengan para penonton. Di peringkat antarabangsa, seperti Senator Nurhaliza sebut tadi, ada negara yang sudah ada pemimpin utama di kalangan wanita. Presiden Cristina Fernandez daripada Argentina, Chancellor Merkel di Jerman. Adakah satu hari nanti Malaysia boleh menerima seorang Perdana Menteri wanita? Okey, insya-Allah. Saya rasa kita harus meletakkan satu visi ataupun angan lah. Saya rasa, tapi bukan angan sebenarnya, kita kena accept. Tapi masa tu sama ada masyarakat mahukan seorang pemimpin wanita. Kalau masyarakat rasa dah sampai masa wanita harus diberi tempat sebagai memimpin sebuah negara, jadi kita rasa insya-Allah kita boleh melaksanakan. Jadi saya rasa sebab benda ni dah dilaksanakan di peringkat antarabangsa, jadi it is not impossible. It is possible, tetapi mungkin akan memerlukan jangka masa yang panjang. Cuma kita haraplah kepada kepimpinan kerajaan dan juga parti atas contribution ataupun sumbangan yang diberi oleh wanita ni, janganlah ketepikan kami lah. Sebab kami juga mempunyai idea, kebolehan, pengalaman dan kelulusan, dan sekiranya ada yang layak harus diberi tempat tanpa mengira gender. Itu penting. Jangan bila ni wanita tak boleh. Bisnes pun wanita, construction bawah, bila wanita tak boleh pinjaman, boleh buat ke construction ni? That's not right. Wanita pun ramai kontraktor juga yang besar-besar kan. Jadi kena bagi tempat sekiranya mereka layak, based on merit lah. Sri Wani pula, seorang ibu boleh menjadi Perdana Menteri ke?
Saya rasa boleh sebab saya rasa Perdana Menteri ni pun datangnya daripada golongan semua Okay. maknanya kalau dia seorang ibu, dia lagi saya rasa memahami. Dia lah seorang ibu, dia lah seorang isteri, dia lah juga yang banyak manage keluarga. Maknanya dia rasanya lebih berpengalaman dalam mengatur satu sebuah organisasi seperti keluarga. Keluarga. Tapi yelah, kita balik kepada rakyat Malaysia. Bahawa kita ni di bawah masih lagi adab timur lagi, kita masih lagi berpegang kepada arah itu. Tapi saya percaya bahawa satu hari nanti apabila semua mempunyai keterbukaan minda, penerimaan yang sama rata dan tidak boleh accept bahawa wanita juga akan menjadi Perdana Menteri suatu hari nanti. Tapi tunggulah masa dan ketikanya yang sesuai. Dia akan tiba juga satu hari nanti. Ya, insya-Allah. Sebab kita tengok saya sebagai kaum lelaki, saya tidak menantilah tu. Sebab kita tengok pengundi kita pun separuhnya adalah wanita. Betul. More than half. Jadi secara kesimpulannya saya ingin sebelum kita menutup diskusi kita pada hari ini, secara kesimpulannya pada PRU 13 kali ini yang dilihat sebagai ibu segala pilihan raya, the mother of all elections, kerana kali ini orang kata lebih sengit. Apa harapan pengundi wanita? Bagaimana kriteria yang mahu dipilih untuk menjadi kerajaan? Adakah parti menjadi pilihan atau calon? Kesimpulan. Okey, bagi saya lah PRU 13 bagaimana yang dikatakan adalah amat penting untuk masa depan lah bangsa kita, agama kita. Jadi saya rasa keutamaan kita adalah parti. Kita jangan tengok calon dulu, parti. Sebab kita kena tahu parti mana yang boleh dibentuk sebagai kerajaan yang boleh memimpin negara dan rakyat Malaysia. Yang ni amat-amat penting. Kemudian calon itu hanyalah bagi saya representative by the party. Tetapi parti itu harus diambil, dipilih dengan betul lah. Dan saya rasa kalau kita kononnya nak buat perubahan, okey, sebab parti ni dah lama, sebab kita nak buat perubahan, bukan senang nak buat perubahan, okey, kalau kita tidak mempunyai pengalaman. Janganlah kita rasa kita nak mencuba, ni bukan hal-hal mencuba. Ini kira do or die. Jadi saya rasa pilihlah parti yang betul dan yang memastikan kita dah buktikan, Barisan Nasional dah buktikan selama pentadbiran kita telah membawa Malaysia ke satu mercu yang boleh dibanggakan di peringkat antarabangsa. Jadi jangan kita nak cuba sesuatu yang kita belum pasti keberkesan dan pentadbiran dia. Itu pandangan saya. Okey, bagaimana pula nasihat Sri Wani untuk pengundi muda khususnya? Okey, saya nak sambung sikit dulu sebelum saya nak masuk pengundi muda. Saya rasa parti dan calon ni kedua-duanya sama penting. Sebab sekarang ni pengundi-pengundi muda dia tidak melihat ke atas parti. Parti tu is like salah satu sebab, tapi dia akan melihat kepada satu dasar. Kemudian calon itu sendiri, adakah calon itu yang kehendaknya pengundi muda tidak terlalu tua sangat, bukan maksudnya tua sikitlah nak calon. Tak, maksudnya tua bukan daripada segi umur, atau maknanya dia boleh menerima, maknanya dia boleh menerima golongan, suara semua muda. Golongan dia boleh menerima suara muda, boleh menerima suara orang segala lapisan masyarakat. Itu yang penting. Kemudian dia juga akan memilih daripada segi bukti-bukti kejayaan ataupun bukti-bukti yang telah dilakukan, sama tak kira apa-apa pun, sebab kita tahu Selangor bukan Barisan Nasional. Jadi dia dah ada bukti-buktinya. So selalunya pengundi-pengundi muda banyak berfikir sama ada apa-apa yang telah sekarang dua-dua pun dah keluarkan manifesto, apa-apa yang dikeluarkan itu sama ada terbukti dilaksanakan ataupun hanya manifesto yang dikatakan sebagai sekadar bukan janji, sekadar untuk menarik gula-gula, bukan. Sekarang ni pengundi kita dah berbeza. Dulu kita boleh letak siapa saja ataupun letaklah tak penting sangat manifesto tu, tapi sekarang pengundi muda mula berfikir dan dia akan melihat daripada segala-gala aspek calon, parti dan manifesto itu sendiri. Okay. Baiklah, terima kasih panelis kita Senator Nurliza dan juga Sri Wani. Pastinya apa yang dibincangkan oleh kami tadi dapat dijadikan iktibar dan teladan, terutama kepada pengundi muda ataupun pengundi di kalangan wanita, bukan saja di kalangan pengundi muda, untuk menjadikan pilihan siapa yang bakal menentukan masa depan negara kita. Kerana PRU 13 kali ini adalah penentu segala-galanya. Okey, bagi saya setengah pemimpin, it's do or die. Okey, sekian dulu daripada saya untuk program Kita Bincang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.